Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Ini dia berita menggempakan terbaru keputusan dari mahkamah. Jadi kita ucapkan tahniah kepada YB Dato' Dr. Mujahid ya. Apabila hari ini ya, kalau kita lihat semula sahabat semua, apa yang berlaku sebenarnya ialah berkaitan dengan fitnah. Dan ini adalah saman fitnah YB Dr. Mujahid kepada pemimpin-pemimpin PAS yang membuat menjajah fitnah, mengatakan ya Dr. Mujahid ya, Dr. Mujahid menyokong golongan LGBT. Bukan itu saja sahabat semua, dikatakan Kerajaan Pakatan Harapan pada ketika itu ya, fitnah itu semasa Dr. Mujahid sebagai menteri ya di jabatan Perdana Menteri sebagai Menteri Agama, dan mereka membuat tuduhan ya yang begitu liar sekali, menyatakan ya Kerajaan Pakatan Harapan, Menteri Agamanya menyokong LGBT dan sebagainya. Dan apa yang berlaku ya, Dr. Mujahid membuat saman fitnah kepada parti PAS ini dan pemimpin mereka yang terlibat di dalam menjajah fitnah tersebut. Jadi hari ini kita mau memberikan sedikit update ya daripada mahkamah ya berkaitan dengan isu ini sahabat-sahabat semua. Jadi sekali lagi kita ucapkan tahniah kepada Dr. Mujahid kerana apa yang dikatakan dalam berita ini ya, PAS diperintah bayar 3.000 kos guaman kepada Mujahid. Itu baru kos guaman ya, belum bayaran saman fitnah itu lagi sahabat semua. Jadi jangan silap. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada hari ini telah menolak notis permohonan yang difailkan oleh parti PAS bagi membatalkan saman fitnah Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawat. Mahkamah atau Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Ahmad Saril Muhammad Saleh selanjutnya memerintahkan PAS membayar kos kepada Mujahid sebanyak RM3.000. Jadi ini bukan nilai untuk saman tersebut, tapi ini adalah kos guaman ya, kos guaman yang perlu dibayar oleh PAS yang telah membuat fitnah terhadap Dr. Mujahid sahabat-sahabat semua. Jadi peguam Mujahid ya, Norasmir Zakaria dari Tuan Akram Hazri Azad dan Azmir ketika dihubungi mengesahkan keputusan tersebut. Menurutnya kes tersebut itu akan diteruskan perbicaraan penuh pada tahun 2025. Jadi terdahulu Mujahid kenapa sampai tahun 2025 sahabat semua? Kerana terlalu banyak kes yang sedang dibicarakan ya, jadi dia terpaksa mengikut aturan nih ya, mana satu kes yang sedang dibicara, sedang disiasat dan sebagainya. Karena itu kes ini begitu mengambil masa sehingga 2025 untuk diperbicaraan penuh. Jadi terdahulu Mujahid pada 15 Desember tahun lalu memfailkan saman fitnah terhadap PAS berikutan satu artikel yang diterbitkan di Facebook Parti Islam Se-Malaysia PAS Pusat bertajuk Mantan Menteri Agama PH Sokong LGBT yang bertarikh pada 16 Oktober tahun 2022. Mujahid yang juga bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri dalam hal ehwal agama menerusi penyataan tuntutannya mendakwa artikel tersebut adalah bersifat fitnah dan juga mengaibkan beliau. Jadi Naib Presiden Parti Amanah Negara itu turut mendakwa PAS dengan melampau menggunakan dan atau mengaitkan isu LGBT itu dengan beliau. Jadi jelasnya hal ini termasuk terhadap Pakatan Harapan atau pemimpin Pakatan Harapan di dalam kempen-kempen pilihan raya mereka, sama ada di bawah nama PAS ataupun gabungan politik PAS, yaitu Perikatan Nasional. Itu dia. Jadi ketika pilihan raya umum yang ke-15 melalui pemimpin-pemimpin mereka di mana pemimpin defendant dan atau PAS juga menyebarkan kenyataan-kenyataan fitnah tersebut. Memang terbaik apa yang dinyatakan oleh YB Mujahid ya. Jadi kita mengharapkan ya kebenaran ya akan tercapai ya, kebenaran pasti akan terbongkar. Seperti mana yang kita tahu sahabat semua, bukan saja beberapa bilangan pemimpin yang ada di dalam PAS ini, tapi antara contoh kaki fitnah yang melampau yang pernah dilakukan secara terang-terangan ya semasa PR yang ke-15 ini adalah Pesuruhjaya PAS Perak yang telah pun memohon maaf dan juga membuat pernyataan
permohonan terbuka kerana mengaku ya menfitnah, membuat tuduhan melampau terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan tuduhan kononnya ya Datuk Seri Anwar Ibrahim kalau jadi kerajaan, pemimpin ataupun Perdana Menteri, dia menyatakan ya dia akan menyokong LGBT, menyokong komunisme ya dan sebagainya. Katanya lagi lelaki akan kahwin dengan lelaki, perempuan kahwin dengan perempuan. Itu antara fitnah-fitnah yang dijajah oleh pemimpin-pemimpin PAS ini. Akhirnya apabila didapati bersalah kerana membuat fitnah, ya dia merayuh terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menarik balik saman itu, dan apa yang dilakukan, dia akan melakukan permohonan maaf secara terbuka. Inilah yang berlaku ya kepada pemimpin-pemimpin PAS ini. Kenapa begitu jahilnya, betapa hitamnya hati mereka sehingga sanggup melakukan fitnah-fitnah sedemikian rupa. Kerana hanya mahu menang pada PRN, pilihan raya, mereka akan sanggup melakukan apa-apa. Seperti hari ini juga ya, kerana kita tahu PRN, pilihan raya negeri, akan bakal diadakan pada bulan hadapan. Jadi kita mendengar di mana-mana setiap kali mereka mengadakan ceramah, berbagai tuduhan, berbagai fitnah yang dilontarkan. Jadi apa yang rakyat harapkan adalah kerajaan hari ini harus bertindak keras, bertindak tegas ya di dalam isu menfitnah daripada PAS, daripada Perikatan Nasional, daripada pemimpin-pemimpin bersatu dan sebagainya. Yang terkini antara fitnah yang mereka lontarkan kepada Perdana Menteri adalah berkaitan dengan maritim ya, apabila kerajaan membuat tanda tangan bersama MOU ya bersama dengan negara Indonesia. Mereka mengatakan ya Datuk Seri Anwar Ibrahim menjual kedaulatan negara, membuat tuduhan yang rasanya memang tidak bertanggungjawab, sahabat-sahabat semua. Ya, mereka sanggup melontarkan, membuat tuduhan sebegitu rupa hanya kerana ya mahu untuk menang dalam pilihan raya. Jadi kita harap pihak ISPRM, pihak polis Diraja Malaysia dan siapapun penguatkuasa yang terlibat ya mengambil tindakan tegas ya terhadap isu ini. Jadi sahabat semua, itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan pandangan anda di luar sana? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walan-walantit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih ya apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak ya, mungkin karena mereka menggunakan otak di lutut, bukan otak di dalam kepala mereka tuh. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.